Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para peserta yang dimuliakan malam ini? InsyaAllah malam ini kita teruskan lagi kita punya bicara iaitu dalam program Anda Dakwah. Dakwah. Membawakan beberapa ahli panel yang hebat dalam lapangan di mana lapangan Bapak pertama Akademi Ustaz Khalil Zainal dan yang kedua Akademi Ustaz pada malam ini membuka sekali lagi dengan الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Selamanya kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah inayahnya dapat sama-sama kita berdiskusi, berbicara tentang satu program yang namanya Anda Pendakwah. Kalau kita tengok hari ini ramai para pendakwah yang berada di media sosial, yang berada di lapangan masyarakat, yang ada di mana-mana. So, hanya kita tengok siapa sebenarnya pendakwah. Okey, tanpa memasa lagi, saya menjemput ahli panel yang pertama iaitu Al-Fadilah Ustazah Isfadiah binti Dasuki. Ada? Assalamualaikum Ustazah, apa khabar Ustazah?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz Safwan? Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya Bukan pun bermakna saya sihat. berada di Mekah ya. Kita Oh ni ya, masuk macam okey. belakang tu. Saya masih kuarantin lagi di rumah baru Okey. balik daripada Syria Ustaz. Oh, okey alhamdulillah. Uh, saya punya line Terus ataupun kita Ustaz? menjemput saya punya line okey tak apa. Seterusnya saya mempersilakan panel yang kedua iaitu Al-Fadhil Ustaz Zainal. Ustaz Faiz Zainal ada? Ya, saya Assalamualaikum Al-Fadhil Ustaz dan Ustazah Isfadia. Apa khabar semua? Sihat? Sihat. Okey. Ustaz sihat ya? Baru nampak. Alhamdulillah saya sihat. Semoga diberi Alhamdulillah. kesihatan Ustazah. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. Amin. InsyaAllah. Okey, kita teruskan kita punya program pada malam ini iaitu berkaitan dengan program kita iaitu anda pendakwah. Okey, kita nak berbincang maksudkan dengan dakwah tu akan menyingkap dengan apa dai lah. Kalau kita tengok dekat luar sana kita ada program rancangan dai, ada imam muda, ada pencetus ummah kan. Adakah perlu seorang pendakwah ada ke apa lagi ke dia pun kira pendakwah. Kita akan pusingan pertama ni kepada panel yang pertama iaitu Ustazah Isfadiah. Okey, dalam memahami kan intipati dakwah yang sebenar, adakah wujud cabaran para pendakwah pada masa kini? Silakan Afadilah Salawat Isfadiah untuk mengulas soalan pertama ni. Silakan Ustazah. Okey, baik. Terima kasih kepada Ustaz Safwan, Ustaz Muhammad Farid Zainal. Saya mohon laluan terlebih dulu. Baik, Silakan insyaAllah Ustazah. dalam pusingan pertama ini kita membicarakan tentang apakah antara cabaran-cabaran para da'i ataupun para pendakwah pada hari ini ya. Jadi masya-Allah saya kira ini merupakan satu peluang pada saya, pada kita semua ni untuk membicarakan cabaran-cabaran yang kita kena ambil perkara-perkara ini ataupun poin-poin ini sebagai bahagian-bahagian yang besar yang perlu kita jadikan sebagai satu training ground ataupun latihan untuk membentuk satu generasi yang boleh meneruskan kesinambungan ataupun kelangsungan dakwah pada hari ini. Tapi sebelum itu Ustaz Safwan, saya kira saya kena highlight antara perkara yang paling utama kenapa kita mesti meneruskan ya dakwah ini. Nombor satu, kita mesti meneruskan dakwah ini kerana kita adalah makhluk yang dipilih oleh Allah untuk menjadi ketua di atas muka bumi. Jadi apabila kita menjadi ketua di atas muka bumi, maka ia tidak diambil oleh spesies lain selain daripada spesies manusia. Kita harus memastikan jawatan sebagai ketua atau sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini diwarisi oleh anak-anak dan generasi kita yang dia ini mesti ada capability ataupun keupayaan untuk berhadapan dengan masa dia dan juga dengan suasana persekitaran yang akan datang. Maka untuk itu ilmu sangat penting. Yang kedua adalah kita menyambung segala perjuangan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan juga para anbiya yang sebelumnya. Dan apabila kita menyebut, kita menyambung tugas-tugas para nabi, maka memang tidak dapat disangkal lagi bahawa tugas para nabi adalah tugas yang paling besar cabarannya. Dan kalau kita mengambil tugas itu, maka sudah tentu kita akan berhadapan dengan cabaran. Cuma ada beberapa prinsip. Satu, prinsip yang pertama, jangan cari masalah. Sebab masalah cabaran tetap ada, tapi jangan cari masalah. So minimalkan masalah semungkin yang ada, berkawan baik dengan seramai yang mungkin. Jangan cari musuh. So kita, bila saya sebut jangan cari musuh, kita akan terfikir pasal musuh pula kan. Tapi kita jangan cari orang yang orang kata tu yang boleh menjadi halangan. So kalau ikut sunnah Nabi, Nabi berkawan dengan semua ya, hatta kepada mereka yang telah
membunuh pakcik Nabi sendiri ya. Jadi di situ kita juga melihat Nabi memaafkan, walaupun hati Nabi itu macam seolah tidak redha dengan Wahsy dan sebagainya, tapi pada saya kita perlu melihat kembali pada sudut emosi kita ini kita kena letak for the sake of Allah. Bukan kita mencari musuh, tapi kita menyayangi umat, kerana pendakwah merupakan salah satu daripada gaya orang melihat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kasih sayang Allah SWT itu perlu dihampirkan, didekatkan kepada para mad'u kita. Kalau kita melihat orang lain sebagai musuh, maka percayalah para pendakwah kena melihat musuh itu sebagai mad'u mereka. Jadi terimalah mereka sebagai mad'u. Baik, jadi bila kita sebut berkenaan tentang menyambung perjuangan Nabi, kita nak menyediakan generasi-generasi muda, dan dalam satu masa yang sama kita ada beberapa prinsip dalam dakwah kita. Kita perlu menyebarkan kasih sayang Allah, kita merupakan jambatan untuk mendekatkan masyarakat kita kepada Allah Jalla wa'ala, dan masyarakat itu bukan hanya orang-orang Islam tetapi seluruh umat manusia pada hari ini. Maka kita boleh dapat simpulkan antara beberapa cabaran yang paling besar pada hari ini adalah yang paling tinggi adalah diri sendiri sebenarnya. Dan diri pendakwah itu sendiri, di mana mereka boleh dilihat sebagai mungkin atas nama fleksibel. Jadi bila mereka fleksibel, dia khawatir dia menjadi munafik ataupun menjadi musyrik hanya kerana menggunakan perkataan fleksibel. So untuk mengelakkan diri daripada bersifat munafik ataupun bersifat fleksibel, bersifat musyrik ya, maka kita perlu memahami intipati akidah kita sehabis yang baik, sebaik yang mungkin. Contohlah kalau kita dalam media sosial sebagaimana yang Ustaz Safwan sebut tadi tu kan, jadi bagaimanakah niat kita, intention kita, dan bila kita menegur seseorang itu, adakah kita menegur kerana kita sayang mereka ataukah kita nak nak tunjukkan diri kita yang lebih baik. Kerana para pendakwah kena tahu juga belitan tipu daya syaitan itu sebelum dia menjunamkan kita ke arah dosa, ke arah pengkhianatan terhadap Allah, maka dia telah mengumpan kita dengan 99 benih amal baik. Jadi benih amal baik kita itu dah banyak dah yang sebelum dan kemudiannya nanti akan berakhir dengan hanya sedikit saja tercetus rasa riak ke, rasa lebih bagus, lebih hebat ke, rasa dendam ke, rasa hasad ke, rasa kumpulan kita lebih baik ke, maka waktu itulah kita akan kehilangan rahmat dan juga redha daripada Allah, dan kita kehilangan satu kecemerlangan dan keagungan ataupun kebaikan, orang kata jis lah, jis ataupun kita nak kata sebagai kelebihan ya seorang pendakwah tersebut. Baik tuan-puan, saya nak bawa tuan-puan semua pada surah Al-Kahfi, di mana surah Al-Kahfi ini dia menceritakan tentang pemuda-pemuda yang berada di dalam gua, di mana mereka benar-benar menjaga akidah mereka. Dan kita boleh ambil daripada surah Al-Kahfi ini beberapa poin yang boleh membina kekuatan ataupun melihat cabaran. Sebab Allah bila kongsi di dalam Al-Quran, dia mesti ada sebabnya. Dan Allah nak suruh kita tengok balik, fikir balik, kerana Al-Quran ini sesuai pada sepanjang zaman. Dan bila dia sesuai pada sepanjang zaman, maka kita perlu mengambil konten-konten yang patut kita jadikan ia sebagai satu peringatan ataupun pengajaran. Yang pertama, bahawa pemuda Al-Kahfi itu dia ditidurkan selama 300 lebih tahun. Jadi menyatakan, menandakan bahawa akan ada perubahan demi perubahan dalam dunia dakwah. Dan kita harus menyediakan generasi-generasi pendakwah kita ini dengan perubahan demi perubahan yang akan dialami daripada semasa ke semasa.
Dan seorang pendakwah itu, walaupun memang kita kena bersedia untuk berubah, tetapi kita jangan sampai tertipu dengan apa yang saya maksudkan tadi, fleksibelnya kita sehingga kita termasuk dalam lubuk munafik ataupun lubuk syirik. Dan pada waktu itu tuan-puan, seandainya kita terpaksa memilih memencilkan diri ataupun turut bersama dengan mereka, sebab kita dah sama dengan mereka ni, dah masuk dalam grup ni, nanti bila masuk dalam grup ni tengok banyak sangat perangai-perangai munafik, perangai-perangai musyrik. Tuan-tuan puan, kalau perlu memencilkan diri, kita peganglah apa yang Nabi kata, pergilah kamu ke satu tempat walaupun kamu terpaksa makan kayu-kayu ataupun kamu terpaksa menggenggam bara api tu sampai jadi arang lah, begitu. Jadi nak ceritanya tuan-puan, akidah itu cukup penting, perubahan juga perlu dipersiapkan. Jadi maksudnya anak-anak ini perlu bersedia untuk berubah. Hari ini kita tengok dengan gadget, ya, dengan TikTok, dengan macam-macam social media dan sebagainya, kita kena tanya balik, adakah ahli keluarga kita, jangan pandang orang lain, adakah ahli keluarga kita ini sudah bersedia untuk berhadapan menjadi champion ataupun pahlawan pendakwah Islam dalam dunia dakwah ini, daripada sudut ataupun aspek media, ataupun mereka masih tidak layak lagi, ataukah mereka ini menjadi hamba kepada media pada hari ini. Jadi itu yang pertama, ya, yang kedua. Jadi yang pertama tadi, diri sendiri. Jadi bila diri sendiri ni kita tidak bersedia untuk belajar, kita ada keegoan dalam diri sendiri, kita rasa kita lebih baik, maka itu yang menjadikan kita akan lemah. So kalau tengok yang lain tuan-puan, apa yang kita boleh ambil daripada surah Al-Kahfi ataupun pemuda-pemuda ini adalah dua benda, ya, sebab kita ada dua panel ni kan. Yang kedua adalah makanan. Jadi dari sudut makanan, kesihatan dan sebagainya, sebab kita ada pendakwah-pendakwah yang baik, tetapi pendakwah-pendakwah yang baik ini dia tidak mampu nak jaga kesihatan. Jadi bila dia tidak mampu jaga kesihatan, maka dia selalu, apa orang kata tu, tidak mampulah untuk memberi khidmat dengan cara yang baik. Kalau tengok surah Al-Kahfi, di mana pemuda itu bila dia bangun tidur, dia pun dia rasa lapar kan, dan kemudian sahabat dia kata, okey, pergi pilih makanan-makanan yang baik. So jadi makanan-makanan yang baik ini sudah tentu memberikan satu impak dan juga kesan kepada pembangunan personality, pembangunan akhlak, ya, pembangunan IQ, minda dan sebagainya. Jadi Allah sangat sukakan hamba-hambanya yang kuat, dan Nabi suka juga kepada umat dia yang kuat. Jadi tuan-tuan puan-puan, saya kira 3 benda tu yang saya highlight untuk pusingan pertama Ustaz Safwan. Yang pertama, jaga diri kalian kerana diri kalian sendiri merupakan satu ancaman yang besar dalam dunia dakwah. Yang kedua adalah dari sudut perubahan, dan yang ketiga dari sudut pemakanan. Wallahualam. Okey, alright. Terima kasih kepada Al-Fadilah Ustazah Isfadiah di atas pusingan yang pertama, soalan yang pertama. Apa yang boleh kita simpulkan pada soalan tadi itu, hayatilah surah Al-Kahfi. Yang mana surah Kahfi ni orang kata, kenapa malam Jumaat kena baca surah Kahfi? Bukan sekadar baca, kena tadabbur sekali dia punya tafsirnya dan punya maknanya. Okay, right. Apa yang boleh simpulkan? Pertama, cabaran pada diri sendiri. Yang kedua, perubahan dari semasa ke semasa. Dan yang ketiga ialah kesihatan. Kalau kita tengok ni Ustazah kan, para asatizah kita ni kalau ceramah kat masjid surau, kena makan kan. Tak makan macam mana kan. Tapi itulah, nak macam mana kan, jamah lah sikit kan. Kan balik kencing manis, itulah. Tapi nak macam mana, tapi kita diri sendirilah. Kita sukat untuk diri sendiri. Okay, right. Kita beralih kepada panel yang kedua, iaitu Al-Fadil Ustaz Farid Zainan. Tadi Ustazah Saifadah ada sebut berkaitan dengan orang kata cabaran-cabaran dakwah yang dihadapi. Hari ini kalau kita tengok mutakhir pada zaman kini kan, bagaikan cendawan tubuh selepas hujan. Ramai pula pendakwah yang orang kata di media sosial. Walaupun tak ada tauliah kan. Kalau kita kat Masjid Surau dengan Saung kena ada tauliah, tapi dekat media sosial tak ada tauliah. Mana orang kata human right boleh bersuara apa saja. Ada golongan yang orang kata bergelar dirinya aku pendakwah. Apakah makna pendakwah tu sebenarnya Ustaz? Mungkin Al-Fadil Ustaz Farid Zainan boleh.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah fa amma ba'd. Terima kasih kepada saudara moderator Al-Fadhil Ustaz Safwan Fikri yang berbahagia, ahli panel Al-Fadhilah Ustazah Isfadiah yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan pertemuan kita pada malam ini dalam satu program ya diskusi santai Jom Dakwah dengan membawa tajuk Anda Pendakwah. Ya, kita ni semua tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, semuanya adalah berpeluang untuk menjadi pendakwah. Baik. Bila saudara moderator tadi melontarkan satu persoalan, siapakah pendakwah sebenarnya? Baik, saya suka untuk membawakan satu firman Allah Subhanahu wa taala. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Surah Fussilat ayat 33. Di mana dalam ayat ini tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru ke jalan Allah lalu mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku adalah termasuk dari kalangan orang-orang yang berserah diri. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Fussilat ayat 33 ini, jelas menunjukkan kepada kita satu panduan dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka yang layak ataupun boleh kita kategorikan sebagai pendakwah? Ya, dan kalau kita tengok dari sudut bahasa Arab, kalimat dakwah ini berasal daripada perkataan da'a, yad'u da'watan. Ya, da'a ni maknanya ajak, jemput. Kalau sekarang ni musim kenduri kahwin kan, selalu kita dapat kad. Tapi kalau zaman sekarang ni orang dah tak hantar kad fizikal lah tuan-tuan. Sekarang ni kad secara virtual ataupun secara e-kad kan, dalam bentuk WhatsApp pun ada, dalam bentuk dekat FB pun ada kan, semuanya secara online. Ya, itu maksud ajak, itu maksud dakwah. Kita mengajak, kita menyeru, ya, kita memanggil. Ya, namun tuan-tuan, adakah sekadar digelar dai, digelar pendakwa, digelar ustaz, kita sudah layak untuk dianggap sebagai pendakwah? Ya, nanti dulu. Ya, kerana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat ini surah Fussilat ayat 33, Allah mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pendakwah ini sebenar-benarnya adalah orang yang menyeru, orang yang mengajak dan orang yang berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dalam berdakwah matlamat kita adalah untuk mengajak manusia untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. Kita nak ajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang yang layak untuk digelar sebagai pendakwah. Ya, kalau sekadar menggunakan title dai tetapi hanya sekadar untuk meng-highlightkan diri, ya, menjadi orang yang terkenal, dia membawa agenda peribadi, ya, walaupun digelar sebagai dai tetapi dia tidak melakukan perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu nak ajak manusia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara
konklusinya siapa yang ajak manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah pendakwah. Manakala siapa yang mengajak manusia kepada jalan selain Allah Subhanahu Wa Taala, nak ajak manusia buat dosa, nak ajak manusia untuk kufur kepada Allah, nak ajak manusia melakukan maksiat kepada Allah, maka dia bukanlah pendakwah. So bila sebut dakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak ajak orang kenal Allah. Kita nak ajak orang supaya dekat dengan Allah. Kita nak ajak orang supaya takut kepada Allah. Kita nak ajak orang kepada Islam. Adakah kerja ini tuan-tuan hanya terhad dan khusus kepada para asatizah? Kepada para ulama, tok-tok guru pondok dan seumpamanya? Tidak tuan-tuan. Setiap daripada kita, sama ada kita agamawan, sama ada kita seorang engineer, sama ada kita seorang guru, sama ada kita seorang pekerja, sama ada kita seorang pemimpin, kita seorang peniaga, semua boleh melakukan kerja untuk mengajak manusia agar kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Semua, setiap daripada kalangan kita boleh melakukan kerja untuk mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita boleh berdakwah melalui penulisan. Saya yakin setiap daripada penonton yang bersama-sama menonton pada malam ni ada Facebook, ada WhatsApp, ada Twitter, ada macam-macam lah sekarang zaman canggih ni, Ustaz Safwan ni, Ustazah Fadiah ya, ada TikTok lah, ada macam-macam lah. Kadang-kadang kita ni tak terkejar. Ya, maka melalui media massa ataupun penulisan, ya, kita boleh berdakwah mengajak manusia untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh mengajak manusia untuk dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap daripada kita yang melakukan perkara itu melalui media sosial yang kita miliki, maka kitalah pendakwah tuan-tuan. Sebab apa? Kita buat kerja untuk ajak manusia supaya kenal, supaya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang kadang-kadang Allah tak bagi dia kelebihan untuk bercakap. Allah tak bagi kelebihan dia untuk menulis, tapi Allah bagi dia kelebihan lain. Ada orang boleh bernasyid, ya, dia boleh menggunakan seni dan seumpamanya. Maka dengan seni yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia mencipta ataupun menyanyikan lagu-lagu untuk membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengajak manusia takut kepada Allah, untuk mengajak manusia menjauhi diri daripada dosa dan maksiat. Maka dia berdakwah melalui nasyid, melalui seni yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kalau kita seorang guru, ya, di sekolah kita ada murid-murid, jangan kita hadkan seolah-olah kita letakkan mindset jadi guru ni nak habiskan silibus. Tidak. Sedangkan terbentang di hadapan mata kita mad'u kita, iaitu di kalangan murid-murid yang kita nak ajak mereka kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ajak mereka supaya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ajak mereka supaya kenal dengan Islam. Maka seorang guru, apabila dia mengajak anak muridnya untuk kenal Allah, untuk taat kepada Allah, maka dia juga adalah seorang pendakwah. Ya, begitu juga dakwah ini boleh dilakukan melalui lakonan, melalui drama. Hari ini ada kartun, ada animasi. Saya suka tengok satu kartun, ya, iaitu Omar dan Hana apa kan, yang mengajak berdakwah melalui animasi kartun untuk mengajar anak-anak kecil kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, diselangi kadang-kadang dengan lakonan, diselangi dengan lagu-lagu, doa-doa, ya, dan seumpamanya. Ini merupakan suatu dakwah walaupun hanya sekadar animasi. Ya, ruang dakwah sebenarnya tuan-tuan amat luas dan terbuka, bukan hanya di masjid dan di surau. Dakwah ni tuan-tuan bukan hanya di masjid dan di surau. Hari ini kita berlayar, ya, secara online di dalam talian, walaupun melalui YouTube, walaupun melalui FB Live, ya, tetapi ruang ini tuan-tuan kita gunakan untuk berdakwah, mengajak manusia untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dakwah medannya bukan hanya di masjid, bukan hanya di surau, ya, tetapi dakwah tuan-tuan kita boleh lakukan di mana-mana. Jadi bila sebut pendakwah ni tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam surah Fussilat ayat 33 tadi, tidak ada perkataan dan perbuatan yang lebih mulia berbanding saat kita mengajak dan menyeru orang lain, menyeru manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau diistilahkan sebagai berdakwah. Namun tuan-tuan, ya, bila kita sebut tentang pendakwah, ya, saya nak merujuk kepada soalan yang ditanyakan oleh moderator.
Ya, adakah semata-mata kita ni berceramah, kita ni diberikan gelaran title dai, ya, kita ni menulis di Facebook, ya, itu dan ini, cukup sekadar kita ni telah layak untuk dianggap sebagai pendakwah. Ya, maka tuan-tuan dalam surah Fussilat ini juga Allah Subhanahu Wa Taala memperincikan lagi dengan lebih jelas siapakah mereka orang yang menyeru di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah mereka yang layak untuk dianggap sebagai pendakwah dengan sebenar-benarnya. Di dalam ayat selepas, ya, apa ni yang saya sebutkan ini dalam surah Fussilat ni tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala juga menyatakan ciri-ciri dan sifat pendakwah yang sebenar. Dia bukan hanya mengajak, dia bukan hanya menyeru, dia bukan hanya menyampaikan, tetapi di sana ada ciri-ciri dan sifat yang mesti ada di dalam diri pendakwah. Apa dia sifat-sifat dan ciri-ciri tersebut tuan-tuan? Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan wa amila salihan. Ya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan. Ya, kadang-kadang kita berdakwah, kita sampaikan kepada manusia, tapi kita terlupa kepada diri kita sendiri. Jadi sebagai pendakwah ini tuan-tuan, selain daripada dia nak menyampaikan, dia mengajar orang lain, hendaklah dia sendiri beramal dengan apa yang dia sampaikan. Ya, sebab itu di dalam apa ni dunia apa ni para ulama dia ada sebut satu istilah. Ya, para ulama dia sebut satu istilah yang berkait rapat dengan konteks dakwah yang itu iaitu al-qudwah qabla ad-da'wah. Apa makna dia? Iaitu qudwah sebelum berdakwah. Kita ni sebelum nak dakwah orang, kita ni sebelum nak ajak orang, kita ni sebelum nak menyampaikan sesuatu kepada orang, sebaik-baiknya kitalah sendiri menunjukkan qudwah dan contoh bahawa kita adalah orang yang beramal dengan apa yang kita sampaikan. Ya, sebab itu tuan-tuan kalau kita melihat dari sudut psikologi, saya suka dengar apa yang selalu disebut oleh Dr. Fadilah Kamsah. 2 minggu lepas saya bersama-sama forum dengan dia, anjuran Lembaga Zakat Selangor, ya. Dan dia selalu sebut dalam apa ni program-program kaunseling dalam siri-siri motivasi yang disampaikan, ya, kenapa dia sebut tuan-tuan satu kajian kenapa anak-anak lebih apa ni anak-anak bukan dia sebut anak-anak lebih mudah untuk lihat apa yang mak bapak buat berbanding dengar apa yang mak bapak cakap. Anak-anak ni tuan-tuan dia susah nak dengar apa kita cakap. Kalau kita dia panjatlah contohnya. Ya, tiba-tiba dia kata, "Bang, jangan panjat." Lagi dia panjat tuan-tuan. Ya, anak-anak sering gagal untuk dengar cakap mak bapak. Tapi anak-anak tak pernah gagal untuk ikut perbuatan mak bapak. Maknanya apa tuan-tuan? Orang ni dia lebih mudah untuk tangkap, untuk terkesan dengan apa yang kita buat berbanding apa yang kita cakap. Persoalannya tuan-tuan, kenapa perlu kepada qudwah? Ya, untuk kita menjawab persoalan ini, ya, pendakwah kena tahu apa dia matlamat dakwah. Matlamat dakwah ni tuan-tuan, ya, adalah untuk kita pastikan apa yang kita nak ajak, apa yang kita nak seru, apa yang kita nak sampaikan, ya, dia masuk ke dalam hati dan terkesan kepada orang yang kita nak sampaikan. Itu matlamat kita. Tapi kadang-kadang di sana berlaku gap. Apa yang kita cakap, apa yang kita nak sampaikan, apa yang kita nak kongsikan, yang kita nak share dengan orang lain, ya, tetapi ya mereka tak dapat untuk, ya, mereka tak terkesan ataupun mereka tak masuk dalam hati mereka. Sebab itu, ya, bila disebut tentang qudwah, kita ya al-qudwah qabla da'wah. Kita menjadi qudwah, maknanya kita ni buat dulu apa yang kita nak cakap. Ya, kita ni orang yang bikin apa yang kita cakap. Sebab itu tuan-tuan, dalam berdakwah ni ada satu benda yang kadang-kadang pendakwah ni tidak ambil berat. Yang kadang-kadang dia ambil ringan, yang kadang-kadang dia terlupa. Apa dia? Iaitu yang dinamakan sebagai hikmah ataupun barakah. Ya, seorang pendakwah ni tuan-tuan, sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada dirinya hikmah dan barakah, yakinlah pendakwah ini apabila dia menyampaikan sesuatu, ia akan menusuk ke dalam hati dan jiwa orang yang mendengarnya. Dan kalau kita tengok di Malaysia ni tuan-tuan, saya teringat ada seorang ulama, ada seorang tok guru, ya, yang saya yakin tuan-tuan pendengar sekalian, ya, mengenali susuk tubuh
ya pendakwah ini iaitu almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat. Ya, saya dulu semasa beliau hidup saya suka untuk mendengar siri-siri kuliah dan ceramah-ceramah beliau. Bila kita dengar tuan-tuan, setiap patah perkataan yang diucapkan oleh Al-Fadil Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat ni akan terkesan dalam hati kita. Kenapa tuan-tuan? Ya, kerana di sana ada hikmah dan barakah. Ya, kenapa beliau boleh menjadi begitu? Ya, kerana terbukti beliau adalah seorang yang warak. Beliau adalah seorang yang kuat beribadah, ya, melakukan qiyamul lail, menjaga ya lisan dan akhlaknya. Jadi setiap tutur kata yang beliau sampaikan ya akan masuk ke dalam hati para pendengar, para mad'u yang ingin disampaikan. Yang kedua tuan-tuan, sifat pendakwah Allah Subhanahu wa taala jelaskan ya, iaitu waqala innani minal muslimin, dan mereka berkata sesungguhnya aku adalah dari kalangan orang-orang muslimin, iaitu orang-orang yang menyerah diri, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebahagian daripada para ulama mentafsirkan maksud ayat ini adalah seorang yang istiqamah dalam beramal dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tuan-tuan, setiap kali kita nak berdakwah kepada manusia, kita nak ajak orang lain, kita tunjuk sesuatu kepada orang lain, ya, satu jari kita tunjuk kepada orang lain, tetapi ada lagi jari ya yang berbaki, dia menunjukkan kepada kita, menunjukkan bahawa apa yang kita nak ajak orang buat, apa yang kita nak sampaikan kepada orang untuk dilakukan, sebenarnya tuan-tuan, kitalah terlebih dahulu yang perlu untuk melaksanakan dakwah tersebut. Maka inilah pendakwah yang sebenar, ya. Dia orang yang taat kepada Allah, dia yang orang yang menyeru di jalan Allah, dan dia juga adalah orang yang beramal soleh serta beristiqamah dengan apa yang diseru kepada orang lain. Ya, saya kira cukup dahulu untuk pusingan yang pertama ini. Al-Fadhil Ustaz Safwan, wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Farid Zainal di atas kupasan yang berkaitan dengan siapakah pendakwa yang sebenar. Apa yang boleh kita simpulkan di sini adalah dalam merujuk surah Al-Fusilat ayat 33, pendakwah itu yang pertama dia mesti mengajak orang kenal kepada Allah Ta'ala. Itu dia pendakwah. Tak perlu title seorang ustaz, tak perlu title apa-apa, tapi dia mengajak saya, itulah pendakwah. Dan yang kedua, kena gunakan uslub yang pelbagai. Kalau tak boleh berbicara, berkata, mengajak, gunakan penulisan di FB, di Twitter dan sebagainya. Okay, yang seterusnya yang saya tertarik sini ialah al-qudwatun qabla dakwah. Ini sangat penting. Jadi pendakwah ni dia kena tunjukkan kudwah terlebih dahulu, baru dia punya dakwah dia. Dan satu perkara yang kita boleh kongsi ke sini ialah jangan lupa apa yang kita ungkapkan itu perlu kita hayati. Kadang-kadang ada juga kan pendakwah ni, dia cakap sana cakap sini, sembang sana sini, lalah dia pun tak buat. Ni perlu kena muhasabah diri sendiri. Okay, right? Seterusnya, kita orang kata nak mengajak semua para pendengar, para penonton pada malam ini untuk kita sebar-sebarkan kita punya view untuk naikkan lagi. Okay, right. Kita terus kepada pusingan yang kedua. Soalan kedua akal sedikit lah. Bukan akal lah, orang kata kita nak spark sikit. Okay. Soalannya berbunyi macam ini. Okay. Kalau tadi, sebelum tadi Ustazah dah sebutkan orang kata cabaran-cabaran bagi para pendakwah. Kita tahu adanya di sana orang kata mihna, tribulasi, risiko-risiko yang akan dihadapi oleh para pendakwah. Okey. Apa benda atau perkara yang sewajarnya Kita tunggu Ustaz Safwan muncul dulu ya. Sekejap. Dia hilang dari radar. Ataupun saya punya line. Ustaz Farid okey? Dia tadi dengar sebahagian soalan kemudian terputus. Okey. Rasanya Ustaz Safwan ni ada problem Ada line coverage. Yeah. Line coverage ni. Kita tunggu sekejap Ustaz ya. Ya, kita tunggu dulu Ustaz.
Hello. Okay, kita bersiaran semula ada gangguan internet. Inilah orang kata cabaran-cabaran media semasa ni. Pendakwah tak bayar bil internet. Sudah. Okay, alright. Kita ulang semula pusingan yang kedua. Okay, pusingan pertama dah selesai. Kita masuk pusingan yang kedua. Okay, pusingan yang kedua ini, kalau tadi Ustazah Isfariah dah orang kata berikan beberapa list ni, iaitu cabaran-cabaran bagi para pendakwah. Okay, hari ini kalau kita lihat cabaran-cabaran pendakwah ni begitu dahsyat sekali lah. Tak macam dulu. Okay, sekarang ni apa? Soalannya, apakah perkara yang sewajarnya bagi seorang pendakwah itu perlu dielakkan? Kadang-kadang ada benda yang berlaku ni, risiko ni ada tapi kita boleh berjalan. Tapi ada risiko ni kita kena elak sikit supaya apa? Tak lebih besar risiko ni. Mungkin Ustazah Isfadiah boleh bincangkan, mengulas isu ni. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih Ustaz Safwan, Ustaz Farid Zainal. Saya mohon laluan, begitu juga kepada sahabat-sahabat yang berada bersama dengan kita dalam sesi ini. Terima kasih Encik Khalid Sahuri yang banyak membuat ringkasan-ringkasan yang penting, yang baik buat kita semua. Kemudian kita ada sahabat kita Zulrich, Muhammad Farizan, Suzlifah, Muhammad Akhir Hamid, Masya Allah, dia kata Rafidah Jannah, dia kata masalah teknikal juga cabaran dalam berdakwah, Okey, Masya Allah, itulah dia semasa daripada semasa ke semasa kan, jadi perubahan kita pun perlu adjust. Kalau dulu kita memang tak biasa ada macam tiba-tiba pause kan, sekarang kita kena dah biasakan tiba-tiba panel hilang sekejap, macam biskut sekejap ada sekejap tak ada. Itu juga kita kena dah mula membiasakan. Tapi Alhamdulillah COVID ini banyak mengajar kita tentang erti dunia baru. Baik, saya tertarik apabila Ustaz Muhammad Farid Zainal sebutkan tentang kuduah dalam dakwah ini. Di mana bila kita ceritakan tentang apa yang patutnya kita jangan buat dalam dunia dakwah. Jadi apa kata kita lihat kuduah yang terbaik yang Allah hadiahkan kepada kita, iaitulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah antara ingatan dan juga teguran-teguran yang Allah telah berikan kepada junjungan tercinta kita ini, di mana kita boleh ambil sebagai panduan dan bimbingan buat kita semua. Baik, yang pertama, Allah
ingatkan Nabi Muhammad SAW, dan dalam masa yang sama teguran ini adalah untuk kita juga, iaitu yang memberi petunjuk dan hidayah adalah Allah punya kerja. Kita jangan ambil kerja tersebut. Yang memberi hidayah adalah Allah, tapi kita hanya tunjukkan jalan saja. Jadi kita kena tanya pada diri kita, kita ini selaku pendakwah, kita ni nak jadi pendakwah, kita ni nak sambung tugas-tugas Nabi. Jadi adakah kita punya harapan itu terlalu tinggi? Jadi pendakwah perlu lihat ahli keluarga dia juga boleh menjadi mad'um. Pasangan dia, anak-anak dia kan. Jadi harapan kita tu memang tinggi sangat tetapi kita kena jelas bahawa Allah sahaja yang layak memilih siapa yang Allah nak bagi hidayah. Jadi kita tanpa perlu kita judge seseorang. Sebab tu jiwa kita ini kena sangat natural dan neutral, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita dah buat tugas kita. Dia berubah ataupun tidak, itu urusan Allah. Yang penting tanya balik pada kita, kita dah buat belum sesuai sepatutnya dan sebagainya. Dalam surah At-Taubah ayat ke-113, di mana Allah berfirman, maksudnya tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahawa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka ataupun Jahannam. Dan surah yang lain, Al-Qasas ayat yang ke-56. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak berkuasa memberi petunjuk kepada sesiapa yang engkau kasihi supaya dia menerima Islam. Tetapi Allah jugalah yang maha berkuasa memberi petunjuk kepada sesiapa yang dia kehendaki. Menurut peraturannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang ada persediaan untuk mendapat hidayah, yakni petunjuk kepada memeluk Islam. Jadi surah Al-Qasas ayat yang ke-56. Elakkan, jadi perkara pertama, elakkan daripada judge seseorang. Mudah nak judge, dia kata dia ni hati keras, dia ni hati kering, dia ni jauh daripada petunjuk dan sebagainya kan. Sebab kita tidak tahu, mungkin hari ini dia nampak begitu rebel, tetapi akhirnya Allah tentukan dia mungkin lebih tinggi takwanya daripada kita. So put aside our judgmental, kita punya perasaan sikit-sikit nak judge orang dan sebagainya lah. Kemudian yang kedua, tidak memilih-milih, ataupun di sini kita katakan ada unsur favoritism atau bersifat pilih kasih. Jadi kita pilih kasih hanya kepada orang-orang yang bayar mahal contohnya. Ataupun kita pilih, ini orang-orang media, ini orang-orang kumpulan kita, grup kita, ini orang-orang daripada orang-orang yang kelas, ada high class. Jadi kita dilarang untuk memilih. Jadi elakkan daripada sekali lagi grupkan orang dan kita berdakwah hanya kerana kita suka seseorang. Dan ambillah dakwah itu kerana memang itu merupakan satu tugas yang Allah telah berikan kepada kita. Lihat apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Nabi Abdullah bin Ummi Maktum, yang dia buta, dia tak nampak pun kan apa Nabi punya reaksi, Nabi punya respon, tapi yang nampak adalah Allah. Jadi bila Allah nampak reaksi dan respon spontan Nabi Muhammad SAW itu, maka Nabi ditegur oleh Allah di dalam surah Abasa ayat 1 hingga ayat ke-11. Jadi panjang ayat ni, ayat 1 hingga ayat 11, ada 11 ayat Allah tegur pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So benda yang sama kalau kita nak boleh klasifikasikan bahawa kita jangan pilih kasih dan jangan judge seseorang. Orang ni sibuknya kan, ataupun orang ni ganggu kita lah, dia ni macam tak betul je kan. Jadi seolah kita dah mark dia, kemudian kita pilih-pilih pula kan. Yang ini tidak awal ke kan, ataupun yang ini tak perlu datang awal dulu, yang ini yang mesti dulu kan. Walau bagaimanapun perkara-perkara sebagai dakwah ini memang perlu ada strategi. Tapi apabila Allah takdirkan, bila kita merancang, Allah juga merancang. Jadi bila Allah takdirkan sesuatu itu contohnya datang awal, maka kita kena sambut dulu yang awal. Sebab
kita kena tahu matlamat yang sangat jelas tadi sebagaimana Ustaz Farid sebut. Perkara yang pertama dalam dakwah ini adalah kita nak bawa mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. So siapa dulu yang nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itulah yang kita tuju, yang itulah menjadi tujuan utama kita. Baik, seterusnya perkara yang ketiga adalah kita sebagai pendakwah kena elakkan daripada berjanji-janji. Janji-janji kata, oh ni mesti ni ahli syurga ni mesti masuk jannah ni kan. Ataupun garanti dengan bermacam-macam apa juga perjanjian, kecuali kita letakkan, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memberi tawaran ataupun kita membuat perjanjian, kita tak letak Allah di situ. Jadi sebagai seorang pendakwah, kita perlu letakkan mad'u kita tu dekat dengan Allah kan. Jadi jangan letakkan mereka, pengharapan mereka tu hanya kepada kita. Oh saya ni kalau kawan dengan Ustaz Farid ni saya rasa selamat lah. Okey, saya rasa macam saya tak akan buat dosa lah. Okay. Saya rasa macam saya kuat lah bila dengan Ustaz Safwan ni kan. Jadi orang itu akan bergantung dengan kita selama-lamanya. Sedangkan sepatutnya kita kena bawa dia kembali kepada Allah. Jadi apa yang berlaku, kita takut pendakwah pada hari ini adalah mereka menyebarkan sesuatu supaya orang tertarik pada dia. Bukan tertarik pada Allah. Yang itu tidak sepatutnya kita lakukan. Sebab itu Allah ingatkan Nabi Muhammad SAW. Bila Nabi memberitahu sesuatu, Nabi tidak sebut kalimah insya-Allah. Jika diizinkan oleh Allah. Benda tu kita nampak macam insya-Allah kan. Tapi sebenarnya dia merupakan tujuan ataupun matlamat kita. Kita buat ini untuk apa ni? Kan? Kita merancang ni untuk apa ni? Oh, kita janjikan dia dengan kelebihan kebaikan untuk apa ni? Bila diizinkan oleh Allah, kerana Allah. Jadi bila disebut ini, kita kena mengambil intipati bahawa apabila kita berdakwah, so kita yang kena make sure bukan kita yang ke hadapan, tetapi kita kena kedepankan Allah sentiasa. Dan ada dalam surah Al-Kahfi ayat 23 hingga ayat 24 mafhum ayat, dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu sesungguhnya aku akan mengerjakan ini esok pagi kecuali dengan menyebut insya-Allah. Jadi dia merupakan macam satu strategi, tapi dia kembali balik kepada nilai pendakwah itu. Dia perlu bawa sesuatu untuk dikehadapankan Allah. Kuasa Allah tu lebih besar daripada mungkin perancangan kalian, mungkin strategi kita sebagai pendakwah, mungkin kita punya training ke, latihan ke, whatsoever lah kan. Tapi kena sentiasa sandarkan kepada Allah SWT. Yang keempat adalah di mana sebagai pendakwah kita kena nak tak nak dekatkan mad'u dengan Al-Quran. Supaya mereka terus merasakan bahawa Al-Quran inilah satu kekuatan. Mereka boleh merasakan bahawa Al-Quran itu satu kekuatan, satu penghidupan. Kalau seorang pendakwah itu mampu untuk meletakkan pemahaman kepada mad'u bahawa hidup mereka ini tak ada guna ataupun sia-sia kalau tiada Al-Quran. Maksudnya itu dah cukup baik dah seorang pendakwah. Sebab sebagai seorang pendakwah, siapa yang paling baik? Kalam dia paling baik, pekerjaan dia paling baik, amalan dia sesiapa yang mengajar Al-Quran. Okey, dan begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala ada menegur Nabi Muhammad SAW di dalam surah Al-Qiyamah ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-19, di mana Nabi diingatkan supaya membaca Al-Quran dengan menghormatinya, dengan penuh penghormatan, dengan tartil. Maksud dia, janganlah engkau wahai Muhammad kerana hendak cepat menghafaz Al-Quran yang diturunkan kepadamu, menggerakkan lidahmu membacanya sebelum selesai dibacakan kepadamu. Jadi dengan kata lain, kalau inilah yang disebut ataupun yang diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita sebagai pendakwah dan kalian, anda sebagai pendakwah, kita kena benar-benar memahami apakah firmanullah, tadabbur Al-Quran dan begitu juga bila ada maklumat ilmu itu double check. Bila ada orang tegur, jangan keras kepala, jangan rasa diri je yang betul. Jadi sentiasa double check. Dan satu benda yang saya sangat hormat Tuan Guru Ni Abdul Aziz adalah
dia sanggup mengatakan dia silap walaupun sebenarnya orang tu yang bodoh, yang tak faham apa maksud di sebaliknya. Jadi sebab dia bercakap ala qadri uqulihim kan. Jadi kita bercakap atas kadar seseorang itu. Jadi kalau orang itu dia tak faham dan dia menyalahkan Tuan Guru ni, dia akan mengata ya saya salah. Padahal sebenarnya dari sudut angle yang lain, daripada sudut angle yang lain, apa yang Tuan Guru buat selama itu adalah benar. Jadi nak ceritanya kita ini sebagai pendakwah kadang-kadang kena melihat perspektif daripada sisi orang lain sebelum kita cepat-cepat membela diri. Jadi kalau kita nak bela, kita bela apa yang ada dalam Al-Quran. Dan kalau kita melihat sisi orang lain tanpa kita membela diri sendiri, subhanallah, masya Allah, sebenarnya kita sedang beramal dengan Al-Quran. Tapi kalau kita duk syok sendiri, kita nak pertahankan diri juga, takut kita ini sedang beramal dengan amalan syaitan yang mempertahankan diri dia diciptakan daripada bahan api, bukan daripada tanah. Jadi di situ kita cuba berusaha cuba elakkan daripada itulah. Yang kelima adalah Allah mengingatkan kita semua supaya tidak mudah-mudah menjatuhkan hukuman, memberi hukuman yang haram kepada benda-benda yang halal. Sikit-sikit nak haramkan itu, sikit-sikit nak haramkan ini kan. Dan dengan kata lain, kalau kita boleh ambil ini sebagai salah satu daripada metod dakwah, jangan mudah kita jangan cepat buat hukuman haram itu di hadapan. Oh haram benda ni, oh ini haram benda ni, haram benda ni. So contohlah dating memang benda tu sah-sah haram. Tapi kita akan kata, kita boleh kata anak-anak muda yang sedang suka dating dengan style K-popnya, dengan macam-macam gaya kan, bahasa Korea dia orang lebih baik berbanding dengan bahasa Malaysia contohlah kan. Jadi kita cakap, oh dating boleh dalam Islam, no problem, dating pun boleh. Tapi dengan syarat kena bawa ayah sekali. Jadi ayah itu adalah mahram. Jadi di situ mungkin kita boleh lihat bahawa diri kita ini tidak mudah jatuh terjerumus dalam aplikasi metod kaedah untuk cepat-cepat mengharamkan sesuatu yang halal okey, ataupun sebaliknya menghalalkan perkara yang haram. Kalau yang itu memang sangat jelas lah. Tapi yang disebut di sini, yang diingatkan oleh Allah adalah mengharamkan perkara yang halal, di mana dalam surah At-Tahrim ayat 1 hingga 5, kalau tuan-tuan tahu, itu kisah Nabi Muhammad SAW dengan para isterinya yang dengan air madu dan sebagainya lah, air honey So boleh tengok balik ayat tersebut, ambil tadaburnya. Kisah ini adalah kisah yang sangat baik Baik, yang keenam, di mana Allah tegur tentang institusi rumah tangga ataupun keluarga dalam Islam. Allah tegur Nabi Muhammad SAW. Ada kisahnya di mana seorang wanita dengan hukum zihar dan sebagainya dalam surah Al-Mujadalah ayat 1 hingga 4. Apa yang saya nak nyatakan di sini adalah, pertama, pendakwah ini orang akan lihat keluarga kalian. Bagaimana kalian melayan, mengurus keluarga kalian sendiri. So kalau keluarga kalian sendiri porak-peranda, orang akan hilang trust tau. Kita sebenarnya sedang mencari kuduah, tapi kuduah yang depan mata pun porak-peranda. Tolonglah jaga keluarga kalian. Tolong hormati satu anugerah yang Allah beri yang cukup baik di dunia ini. Dan itu juga adalah lubuk-lubuk pahala. Dan jadi jangan pandang remeh pada keluarga kita. Sebab keluarga kita banyak dah berkorban untuk kita kan. Sama ada ibu, ayah, atau pasangan kita, atau anak-anak kita kan. Jadi mereka merupakan senjata kita, tulang belakang kita. Mereka juga menjadi unsur dakwah ataupun benih-benih dakwah. Dalam dakwah yang kita rasa, kita sangka kita sedang berdakwah ni. Sebab kita sangka mungkin kita sedang berdakwah dengan lisan kita. Tapi sebenarnya siapa yang boleh mengupayakan kita? Saya, kalau suami saya tak izinkan, saya tak boleh nak keluar macam ni. So, sebenarnya siapa yang berada di belakang saya? Siapa yang menguruskan makan malam kita kan, dengan nak jaga rumah, nak urus rumah, kalau ada tetamu lagi dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, puan-puan, dalam dunia dakwah ini
bukan kita seorang yang ke hadapan. Itu sebenarnya adalah kerjasama daripada seluruh keluarga. Dan kalaulah Allah tegur Nabi Muhammad SAW dengan urusan-urusan kekeluargaan, bermaksud ada sesuatu benda para pendakwah perlu ambil kira. Kalian perlu ambil penting tentang matlamat keluarga dan juga keadaan keluarga-keluarga kalian. Yang ketujuh adalah berlemah lembut dan berhikmah dalam berdakwah. Jadi di sini ini adalah ayat-ayat yang favorite ya, surah Ali Imran ayat 159 antaranya. Mafhum dia, maka dengan sebab rahmat Allah yang melimpah ruah kepadamu, maka engkau wahai Muhammad bersikap lemah lembut kepada mereka, yakni kepada mad'u, dan kalau engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka akan lari daripada kamu. Oleh itu maafkanlah mereka terhadap kesalahan mereka terhadap kamu dan pohonlah keampunan buat mereka. Jadi di sini adalah sifat pendakwah yang dia lebih lemah lembut, berhikmah, not because of themselves, tapi dia berdakwah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Terima kasih. Okey, alright. Terima kasih kepada Ustazah Isfahdiah di atas jawapan yang diberikan, iaitu ada 7 perkara yang di-highlightkan oleh Fadilah Ustazah, iaitu yang pertama, elakkan berburuk sangka, yang kedua, tidak memilih atau pilih kasih, ketiga, elakkan berjanji, yang keempat, pimpin dengan Al-Quran, yang kelima, jangan tergesa-gesa buat keputusan, keenam, paling penting sekali ialah jaga keluarga kita kerana keluarga merupakan tulang belakang bagi para pendakwah, yang ketujuh, lemah lembut. Okay, right. Terima kasih kepada Ustazah Isfahdiah di atas jawapan yang begitu bagi saya cukup, orang kata kalau pegang 7 ni insya-Allah lah kan, ciri-ciri dai tu dapat menjadi orang kata orang yang nak, orang kata nak masuk, nak ikut tu diterus kepada soalan macam kita lah sebagai ejen kan, takaful ke insurans. Kalau kita nak dapatkan trust orang tu, kita kena buktikan yang kita ni boleh. Okey, right. Kita terus kepada seterusnya, iaitu panel kita kedua adalah Fadil Ustaz Farid Zainan. Berdasarkan hadis Nabi SAW, okey, iaitu alaikum bil jamaah. Tadi kita tengok ciri-ciri pendakwah yang Ustaz senaraikan kan, ciri-ciri sekian kan. Adakah perlu atau tidak bagi seorang pendakwah itu dia bergerak secara individu? Boleh atau tidak Ustaz? Silakan Fadil Ustaz. Ustaz Farid, mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, fa amma ba'd. Yang dimuliakan saudara moderator Safwan Fikri, yang berbahagia rakan panel Fadilah Ustazah Isfahdiah, seterusnya sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bila membicarakan tentang soalan yang diutarakan oleh saudara moderator, ya, adakah boleh atau tidak bagi seorang pendakwah itu bergerak secara individu, ya, ataupun secara solo, one man show, ya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat hidup berjamaah ini adalah satu perkara yang sangat ditekankan oleh Islam. Ya, even dalam hidup peribadi ni pun kita perlu kepada orang lain. Tadi Ustazah Isfahdiah sebut, ya, salah satu perkara yang kita kena elakkan, ya, adalah kita kena jaga ahli keluarga kita. Bila sebut keluarga, ya, seorang itu Allah jadikan sifatnya ada nafsu dan dia berkeinginan kepada pasangan. Ya, bila berpasangan maka ada anak-anak. Ya, dalam kehidupan peribadi ni pun kita perlukan kepada jemaah. Ya, keluarga kita itu pun sebenarnya adalah jemaah kita. Dan dalam jemaah tu kita kena jaga. Ahli keluarga kita tak boleh suami buat hal sendiri, isteri buat hal sendiri, anak-anak buat hal sendiri. Jadi, hidup berjemaah ini adalah satu fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam kehidupan seorang muslim. Dan kalau kita lihat terlalu banyak sebenarnya nas-nas syarak yang menyuruh umat Islam ni agar hidup berjamaah.
Ya, kerana hidup berjemaah ni tuan-tuan adalah membuktikan bahawa umat Islam kita ni adalah bersatu padu. Islam tidak mahu umatnya berpecah belah. Islam tidak mahu umatnya saling jatuh menjatuhkan di antara satu sama lain. Islam tidak mahu umatnya hidup bersendirian, ya. Dan mementingkan diri sendiri. Kalau kita melihat satu hadis Nabi SAW ya daripada Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rakibu syaitan, war-rakibani syaitanani, was-salasatu rakbun." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia apa tuan-tuan? Orang yang berkenderaan sendirian adalah syaitan. Allahu akbar. Bila dengar hadis ni tuan-tuan macam takut kita ni. Ya, sebab apa? Selalu kadang-kadang kita ni naik kereta sendirian. Nak pergi mana-mana sendirian. Maka Nabi SAW bagi gambaran orang yang suka pergi mana-mana seorang-seorang ni, dia adalah syaitan. Ya, bukanlah maknanya orang tu jadi syaitan tuan-tuan. Tak, tetapi bila seorang-seorang, maka dia ni akan mudah untuk dijerat, digoda, bisik dan ajak oleh syaitan untuk melakukan perkara-perkara dosa dan melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, lalu Nabi SAW berkata lagi, warrakibani syaitan. Orang yang berkenderaan berdua adalah syaitan. Dua orang pun tak cukup tuan-tuan. Ya, lalu Nabi SAW berkata, wassalasatu rakbun. Orang yang berkenderaan bertiga, maka itulah orang yang berkenderaan yang benar. Maka betul-betul. Orang yang naik kereta ni betul-betul, tiga orang tu baru betul. Kata Nabi SAW. Hadis Imam Malik dalam Al-Muwatta dan juga hadis diriwayatkan oleh Abu Daud serta Imam At-Tirmizi. Jadi menunjukkan kita ni Islam tak galakkan untuk bersendirian. Ya, kalau naik kereta pun tak boleh seorang-seorang, berdua pun tak digalakkan, apatah lagi dalam kita nak berdakwah, nak membawa misi perjuangan menyampaikan Islam, ya, nak mengajak manusia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang disebutkan oleh dilontarkan persoalan oleh saudara moderator, saudara Safwan sebentar tadi adalah satu benda yang betul, yang benar. Ya, kerana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beliau meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, "Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal firqah fa inna syaitan ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad man arada bahbuhatul jannah falyulzamul jamaah." Apa maksud dia tuan-tuan? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata Nabi SAW bersabda, ya, kalian hendaklah hidup dalam berjamaah. Ya, Nabi pesan kepada para sahabat, alaikum bil jamaah. Kamu orang-orang Islam hendaklah hidup dalam berjamaah, jangan hidup seorang-seorang. Wa iyyakum wal firqah, dan berhati-hatilah kalian dengan perpecahan. Sesungguhnya syaitan dia akan bersama-sama dengan ma'al wahid, dengan orang yang bersendirian. Ya, maknanya jelas tuan-tuan, Nabi SAW memberikan peringatan. Ya, syaitan ni dia akan mudah untuk merosakkan, menggoda dan menyesatkan orang yang suka hidup bersendirian. Ya, sebab tu dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan syaitan ni, ya, dia akan mudah untuk menggoda seorang manusia, ya, kalau berseorangan seumpama serigala, ya, dia suka untuk, dia mudah untuk menerkam kambing yang bersendirian. Lalu Nabi SAW menyatakan wahuwa minal itsnaini ab'ad. Jadi syaitan ni kalau ada orang tu berdua, syaitan dia jauh sikit. Apatah lagi kalau berjamaah. Lalu Nabi SAW mengatakan sesiapa yang ingin mencium bau wangi syurga, bahbuhatul jannah, nak cium bau syurga, maka Nabi SAW mengatakan fayulzamul jamaah, maka hendaklah dia melazimi untuk berjamaah, untuk bersama-sama dengan jamaah, untuk hidup dalam kesatuan, bukan hidup secara individu, bukan berseorangan. Dan kalau kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala dalam mensyariatkan amal ibadah, ya,
yang difardukan kepada kita umat Islam, Allah Subhanahu wa taala sangat mengambil berat pelaksanaan ibadah-ibadah yang difardukan tersebut agar dilakukan dalam bentuk berjamaah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa aqimus shalah. Wa aqimu itu fi'lul amri dan dia datang dalam bentuk jamak. Allah kata dan dirikanlah kalian ya akan solat. Allah tak sebut wa aqimus shalah. Ya, seorang-seorang dengan lafaz fardi tak, tapi Allah sebut dalam lafaz jamaah ya, wa atuz zakah. Tunaikanlah kalian akan zakat. Ya, maknanya tuan-tuan, kalimah-kalimah pelaksanaan ibadah yang diseru, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya diturunkan dalam lafaz jamak. Menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai seorang muslim saat hidup di atas dunia ini, dia hidup dalam berjamaah, dia melakukan amal ibadah dalam berjamaah, dia berjuang dalam keadaan berjamaah dan tidak berseorangan. Baik. Bila ditanya persoalan, ya, boleh atau tidak kita ni berjamaah, perlu atau tidak kita ni jadi pendakwah kita berjamaah ataupun boleh tak kita hidup sorang-sorang? Baik. Bila nak menjawab kepada persoalan ini tuan-tuan, baik, saya nak tanya satu persoalan tuan-tuan. Kenapa kita perlu berjamaah? Kenapa kita perlu hidup berjamaah? Ya, dalam Islam ni kenapa Islam menekankan hidup berjamaah? Yang pertama tuan-tuan, Islam dia meletakkan maslahah ammah, maslahah umum mengatasi masalah fardiyah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, Islam menyuruh agar umatnya sentiasa bersatu padu dan menjauhi perpecahan ataupun mementingkan kepentingan peribadi. Jadi kalau kita kata kita ni orang yang nak berdakwah, kita nak menyeru orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala, baik, jalan Allah ni apa dia tuan-tuan? Sedangkan jalan Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada wa ta'awanu 'alal birri. Hendaklah kamu bertolong-tolongan kepada kebaikan. Allah sebut di dalam Al-Quran wa'tasimu bihablillah. Hendaklah kalian umat Islam, seluruh umat Islam berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan berpecah belah. Tiba-tiba kita jadi pendakwa, kita tak nak ajak orang bersatu, nak ajak orang ikut kita seorang-seorang. Maka saat itu tuan-tuan sebenarnya kita telah menyalahi sunnah dan juga matlamat dakwah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak mahu kita ni sebagai pendakwah mengajak untuk kepada kepentingan peribadi. Islam kalau kita nak jadi pendakwah, kita bukan nak mengajak umat Islam untuk hidup secara bersendirian. Kalaulah kita menjadi pendakwah, tiba-tiba kita mengajak orang hidup bersendirian dan menjauhi berjemaah, maka saat itu kita telah menyalahi sunnatullah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab itulah satu hadis Nabi SAW. Nabi yang diriwayatkan an Arfajah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahid yuridu an yashqa asakum aw yufarriqa jama'atakum faqtuluh. Ya, apa makna dia? Nabi SAW bersabda, siapa yang datang kepada kalian sedangkan kalian telah bersepakat memilih seorang pemimpin, lalu ia hendak orang tersebut yang datang tu hendak merosakkan kesepakatan kalian atau memecahkan persatuan kalian, maka perangilah dia. Ya, maknanya apa tuan-tuan? Nabi SAW ni bagi tahu kalau ada orang ni, kita dah elok dah ada pemimpin, kita dah elok lah ada kesatuan, kita dah elok dah hidup dalam berjamaah, tiba-tiba ada orang dia kata jangan ikutlah pemimpin kamu ni, jangan ikutlah jemaah kamu ni, hiduplah sendiri-sendiri, tak payah nak bersatu, tak payah hidup berjamaah. Ya, maka kata Nabi SAW, perangilah orang ni walaupun dia seorang ulama, walaupun dia seorang ustaz, walaupun dia seorang pendakwah. Maknanya Nabi SAW sendiri memerintahkan untuk kita hidup berjamaah dan kita kena perangi, kena lawan orang yang suruh, yang ajak umat Islam ni agar hidup berpecah belah, hidup secara bersendirian. Baik, itu yang pertama.
sebagai hujah dan dalil bahawa kita ni sebagai pendakwah, sebagai umat Islam kena hidup berjemaah. Bukan hanya pendakwah, bahkan kita umat Islam yang bukan ustaz, yang bukan pendakwah, siapa pun tuan-tuan, kita kena hidup berjemaah. Baik. Persoalan kedua yang kita nak cari jawapannya tuan-tuan, kenapa tak boleh nak hidup berseorangan? Sebab tadi soalannya, boleh tak kita ni, perlu kita kah kita berjemaah ataupun boleh tak kita berseorangan? Sebab ada kadang-kadang asatizah ataupun pendakwah dia kata tak apa, kita tak payah berjemaah. Kami ni nak dakwah, kami ni nak bawa jalan sendiri. Kami nak solo, kami nak berseorang, kami tak nak terlibat dengan mana-mana kumpulan. Ya, kami tak nak bawa mana-mana jemaah firqah dan ataupun kumpulan-kumpulan tertentu. Kami nak bawa kami punya style sendiri. Baik. Jadi kita kena jawab persoalan yang seumpama ini. Boleh tak boleh kita ni dalam nak berdakwah ataupun dalam hidup, kita nak berseorangan, kita nak bersendirian, kita tak nak berjemaah. Ya, terutamanya saya nak khususkan persoalan ini tuan-tuan kepada pendakwah. Kepada para ustaz yang nak menyuruh manusia di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yang Ustazah Isfadiah tadi dah sebut tuan-tuan. Ada 7 halangan, ada 7, ada beberapa cabaran. Ya, tak mungkin tuan-tuan dalam kita berdakwah ni kita akan melalui jalan yang mudah. Ya, saya teringat dulu jalan dakwah ni kan ada lagu apa dulu, kumpulan apa tu? Lagu tentang dakwah. Kan? Dia banyak cabaran, berdakwah ni bukan benda senang, terpaksa tinggal keluarga kan. Pasti orang berdakwah ni tuan-tuan pasti akan ada halangan, pasti akan ada cabaran. Jadi bila ada cabaran, boleh ke kita ni nak sorang-sorang? Baik. Yang pertama tuan-tuan, yang kita kena tahu, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang terasing dari berjamaah, melainkan kesombonganlah yang akan menjadi ketuanya. Ini satu benda yang pasti akan berlaku. Apatah lagi kalau dia seorang pendakwah. Tuan-tuan bayangkan kalau dia berdakwah, dia memiliki ribuan follower, dia memiliki ribuan pengikut-pengikut, dia memiliki ribuan orang-orang yang mengangkat dan memuliakan dia. Maka saat itu yang dibimbingi kalau dia berseorangan, dia bawa kumpulan dia tu, maka saat itulah akan datang syaitan yang akan menguji untuk menjentik sifat kesombongan yang akan masuk ke dalam dirinya. Ya, itu benda yang pertama. Sebab itu para ulama dia sebut, ya, tak akan ada seorang pun yang terasing dari berjamaah, ya, melainkan kesombongan. Dia hidup sorang-sorang sebab apa tuan-tuan? Sebab dia sombong. Dia tak nak, dia rasa alah lantaklah aku tak nak ikut orang. Sebab kalau dalam berjemaah, kita tengok dalam organisasi ada dia punya peraturan, ada ketua, ya, kemudian ada timbalan, ada setiausaha, ada bendahari, ada AJK. Kadang-kadang ada orang dia tak nak dengan rencah-rencah dalam berjemaah, dalam berorganisasi. Dia kata baik ikut hidup sorang-sorang. Sebab apa? Sebab dia tak nak terikat dengan manusia-manusia lain. Maka saat itu yang dibimbingi tuan-tuan, ya, kesombongan itulah yang sebenarnya menjadi ketuanya, walaupun dia jadi ketua kumpulan tersebut, walaupun dia jadi ketua dalam bersama pengikut-pengikut, ya, maka itulah yang akan dibimbangi. Dan apabila bersifat sombong, kita kena ingat syaitan itu dijatuhkan, ya, dia tersungkur dengan sifat sombong yang merasai bahawa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam AS yang diciptakan daripada tanah, sedangkan dia diciptakan daripada api. Yang kedua tuan-tuan, kenapa pendakwah ni dia tak boleh hidup seorang-seorang? Dia tak boleh bawa seorang-seorang dakwah. Kerana yakinlah setiap pendakwah, batang tubuhnya pasti akan sentiasa menjadi mangsa dan sasaran-sasaran musuhnya. Tidak ada orang yang berdakwah ni tuan-tuan, melainkan ada orang yang akan iri hati. Tidak ada orang yang berdakwah melainkan akan ada orang yang tak puas hati. Tidak ada orang yang berdakwah melainkan akan ada musuh-musuh yang sentiasa mencari ruang dan peluang untuk menjatuhkan pendakwah itu sendiri. Ya, ini berlaku. Lebih-lebih lagi hari ini tuan-tuan, ya, kita berada di zaman fitnah. Kita berada di zaman media sosial. Kita berada di zaman hari ini disebut sebagai zaman viral. Zaman viral, Allahu Akbar. Takut sangat tuan-tuan. Kadang-kadang kita jadi ustaz, kita jadi ulama, kita jadi pendakwah. Ada musuh-musuh yang sentiasa nak jatuhkan imej agamawan. Ada musuh-musuh yang sentiasa nak cari kesalahan, kesilapan, ya, para ulama dan asatizah. Maka tuan-tuan, ya, saat seseorang yang berdakwah, dia duduk berseorangan, dia tidak berjamaah, ya, maka tuan-tuan pastinya saat dia menghadapi situasi-situasi ini, siapakah yang akan menjadi
pembantu mereka? Siapakah yang akan mempertahankan mereka? Siapakah yang akan menasihati mereka? Siapakah yang akan menegur segala kesalahan, segala mara bahaya untuk diri mereka? Ini berbeza tuan-tuan. Kalau sekiranya seorang pendakwah itu duduk dalam jamaah yang mengajak umat untuk bersatu, yang mengajak umat untuk bersama-sama duduk dalam satu kesatuan, tidak berpecah belah. Ya, kerana matlamat dakwah adalah agar umat Islam bersatu. Maka apabila pendakwah-pendakwah ini duduk dalam kesatuan, duduk dalam jamaah, duduk dalam organisasi, kita kena ingat hadis Nabi SAW. Nabi SAW pernah bersabda anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, anin Nabi SAW, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, masalul jasad idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasad bisahri wal humma. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, perumpamaan seorang kaum mukmin, orang-orang Islam ni, bila dia bersatu, bila dia sama-sama, dia sikap orang beriman ni saling cinta mencintai, kasih mengasihi, sayang menyayangi. Dan kata Nabi SAW, orang mukmin ni dia umpama satu tubuh, satu jasad. Jika satu anggota tubuh sakit, tiba-tiba kita kena booster, tangan kita sakit, satu badan sakit tuan-tuan, kepala pun sakit, tak boleh nak tidur, kaki pun sakit, kejang dan seumpamanya. Macam itulah tubuh seorang orang-orang beriman, antara satu sama lain sentiasa ambil berat. Maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur atau merasakan demam. Begitulah tuan-tuan kalau kita duduk dalam jemaah. Apabila kita diserang, seluruh anggota jemaah akan menjadi benteng dan membela kita. Akan menasihati kalau kita menyimpang, akan menegur kita kalau kita melakukan kesalahan, dan akan sentiasa memberikan peringatan-peringatan, nasihat-nasihat. Maka saat pendakwah duduk dalam jemaah tuan-tuan, dia ada orang-orang yang akan sentiasa memperbetulkan, sentiasa memerhati, sentiasa memantau. Sekiranya mereka menyeleweng ataupun jauh daripada landasan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau pendakwah itu berseorangan, siapakah orang yang paling layak untuk menasihati mereka? Kalau mereka sudah menjadi pendakwah yang diangkat dan tersohor, dia nak dengar nasihat pengikut-pengikut dia tuan-tuan. Tidak mungkin. Siapakah yang akan menjadi dan memelihara mereka? Kadang-kadang yang dulu jadi follower, hari ni akan jadi apa ni? Sekarang kalau follower, satu lagi apa? Yang jadi pembenci tu apa? Kalangan netizen. Dia akan hentam, dia akan fitnah, dia akan serang dan seumpamanya. Maka sebab itulah tuan-tuan, kita terutamanya para pendakwah tidak boleh hidup berseorangan, kena hidup berjamaah. Kena hidup dalam keadaan kita bersatu. Kerana berjamaah itu merupakan sunnah kehidupan, dan inilah yang menjadi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak bawa Islam ni seorang-seorang. Nabi bukan nak angkat peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi nak angkat Islam. Nak angkat kemuliaan dan ketinggian Islam. Maka inilah sunnah dalam kita nak berdakwah. Kita hidup secara berjamaah, kita hidup secara bersatu padu, tidak berpecah belah dan tidak jatuh menjatuhkan di antara satu sama lain. Wallahu alam. Saya kira cukup sekadar ini. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang dan lemah itu daripada diri saya sendiri. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Farid Zainal di atas kupasan tadi berkaitan dengan hadis Nabi SAW, iaitu alaikum bil jamaah. Apa yang boleh kita simpulkan di sini adalah maka seorang pendakwah itu perlu bersama-sama dalam jamaah, perlu sama-sama dalam organisasi. Kenapa? Bila ada organisasi, bila dalam jamaah, kalau kita buat silap, kita boleh ditegur. Untuk elakkan kita punya ego, dan ada satu lagi untuk menangkis serangan musuh. Kadang-kadang kita ni berdakwah ni ada je orang-orang tak suka kita kan. So bila ada yang kawan-kawan bersama jamaah, sama-sama itulah akan recharge kita punya tenaga, kita punya gerak kerja dakwah itu lebih tersusun, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita dah penghujung rancangan kita daripada pada jam sekarang ni. Insya-Allah kita akan nantikan siri-siri diskusi dakwah kita, siri yang kedua. InsyaAllah untuk tuan-puan, kita ni bulan ni kita siri pertama.
Untuk next kita ada beberapa orang panel yang kita akan orang kata berdiskusi tentang jalan-jalan dakwah. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, terima kasih kepada panel pertama kita Al-Fadilah Ustazah Isfadia dan panel kedua Al-Fadil Ustaz Farid Zainal di atas sudi hadir meluangkan masa bersama kita di atas program kita iaitu program Anda Pendakwah siri yang pertama. Dan saya sebagai moderator Ustaz Safwan Fikri mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton yang menonton pada malam ini dan para pendengar, dan apapun saya mohon maaf ribuan kemaafan di atas masalah teknikal yang berlaku sebentar tadi, dan insya-Allah kita sudahi pertemuan kita pada malam ini dengan membaca kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallah wa bihamdika Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.